A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Masjid Datuk Kelana Petra Mubarak Al-Haj, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Cikgu Armizi daripada tim audio kuliah. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaAllah pada malam ni tuan-tuan, sepatutnya kita masuk berkenaan dengan perbincangan Bahrul Madhi kita. Walau bagaimanapun tuan-tuan, saya tertarik malam ni kita nak bincang berkenaan dengan korban. Secara ringkas saja tuan-tuan, korban. Saya gunakan kitab Sulamul Mubtadi fi Ma'rifati Tariqatil Muhtadi, dikarang oleh Syekh Daud Syekh Abdullah Al-Fatani. Ini kitab kita gunakan malam ni tuan-tuan, Sulamul Mubtadi. Sebab Sulamul Mubtadi ni kitab dia paling ringkas lah. Ada lebih kurang 2, 4, 6, 8, 9 baris dah. 9 baris saja perbincangan dia. Tapi tak tahulah sempat habiskan ke tidak 9 baris ni kalau guna kitab lama ni. Tapi saya laju tuan-tuan berkenaan dengan hal ini. Sebab apa kita nak bincang berkenaan dengan korban? Korban tak lama dah. Kalau orang putih kata tuan-tuan, around the corner. Kata depan tu ada lipat corner tu, nak sampai dah tu. Mana kata kita hari ni hari Rabu depan dah raya. Rabu depan dah raya. Jadi Selasa malam Rabu orang dah start takbir dah hal keadaannya. Bincang pula berkenaan dengan Saudi raya hari Selasa. Jadi macam mana pula kita dan sebagainya. Kita gunakan konsep bukan ru'yah, jadi dah tentu dah raya pada hari Rabu pegang hal tu je. Kecuali ada perubahan yang dibuat hal keadaan tersebut lah. Jadi kita bincang berkenaan dengan Kitabul Udhiyah. Dalam kitab Udhiyah ni dibawa perbincangan ada 3 bab yang berkaitan, udhiyah wal aqiqah wal dhabaih, iaitu korban, akikah dan juga sembelihan. 3 ni berkait di antara satu sama lain. Nak dikaitkan korban ada kaitan dengan sembelih, akikah pun ada kaitan dengan sembelih. Dan biasanya kadang waktu hari korban pun orang akikah pun tumpang sama. Jadi dibincangkan bersama. Dalam kitab-kitab yang lain pun mereka bincang pun berkait di antara satu bab dengan satu bab. Cuma dalam kitab Fiqhul Manhaji sahaja dia asingkan bab tu. Dia bawa dalam jilid yang pertama Fiqhul Manhaji Manhaj fi Syafi'i, terjemahan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, jilid yang pertama. Dalam jilid yang pertama ni muka surat 535 dia bawa perbincangan korban. Dia masuk dalam perbincangan lepas sembahyang raya. Lepas sembahyang raya, zakat fitrah, lepas tu kita kata berkenaan dengan korban. Kenapa signifikan dia? Sebab korban ni ada kaitan dengan sembahyang raya. Sebab itu Allah kata dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Hal keadaan sembahyang tadi tu, lepas sembahyang kita melakukan ibadat korban. Surah tu antara surah favourite kita. 2 surah favourite kita, Qul huwallahu ahad dengan Inna a'taina. Sebab apa tuan-tuan? Itu paling pendek. Itu paling pendek. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sambung. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum korban.
Jadi dah abang siap. Rupanya bab ni nak bicara berkenaan dengan hukum korban. Korban ni ada hukum dia yang tersendiri. Walaupun katalah masjid ni start daripada 1950-an, 60-an, sampailah ni tiap-tiap tahun buat korban. Persoalan dah faham tak berkenaan dengan hukum korban. Dia bukan berkenaan dengan buat korban. Ramai orang boleh buat korban, tidak ada masalah. Tapi faham tak berkenaan dengan hukum hakam dia. Hari ni tuan-tuan, maaf saya sebutlah, kalau kita nak bincang berkenaan dengan hukum hakam korban, panggil 10 ustaz, 10 akan cerita berkenaan dengan hikmah dia. Dia akan datang tuan-tuan, okey, kita akan bincang berkenaan dengan hikmah korban. Perkara yang pertama dia akan bincang berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail. Dia goreng tentang tu tuan-tuan dekat setengah jam. Dia cerita hikmah dia pula tuan-tuan, yang bagus untuk takaruk kepada Allah. Dia goreng kat situ pula setengah jam lagi, jadi 1 jam. Kuliah pun habis. Bukan orang lain, saya pun sama. Saya tak kata kat orang, saya kata diri saya. Kalau orang panggil saya, Ustaz, mai ceramah tajuk sembelih korban, saya akan ceramah tajuk hikmah, sebab itu paling senang. Tapi tuan-tuan, sebenarnya agama dia bincangkan berkenaan dengan hukum hakam tu, itu paling penting. Hikmah cerita hak nombor 2. Hukum tu laksana ke tak? Persoalan tu faham ke tak berkenaan hukum hakam tersebut, dia kata. Bermula pada perbincangan tajuk korban. Dia kata korban itu hukum korban adalah sunat muakkad, itu sunat yang dituntut pada syarak. Itu sunat muakkad dituntut pada syarak. Bila dituntut pada syarak, jadi dia kata hal keadaan jumhur ulama menyatakan adalah sunat melakukan korban, dan bagi yang mampu, dan makruh jika tidak melakukannya. Jadi kalau kita ni ada duit tak buat, jatuh makruh. Itu persoalan dah. Jadi ada orang tanya, habis tu kalau tak masuk macam mana Ustaz? Tak masuk, ada duit tak? Ada. Duit tu pergi mana? Dia kata tak pergi mana pun duit tu. Habis kenapa tak masuk? Saja makruh. Makruh ni apa tuan-tuan? Makruh ni benci pada syarak. Syarak tak suka. Sebab apa? Agama suruh buat, tapi kita tak buat. Sebab tu kita bincang tajuk dalam hadis kita berkenaan dengan bid'ah. Orang buat bid'ah banyak, pertama. Yang kedua, meninggalkan sunnah Nabi. Bid'ah orang buat banyak, kita bincang dalam kitab Bahrul Mazi. Orang buat bid'ah cukup banyak, satu. Yang kedua, sunnah Nabi tinggal. Hak sunnah Nabi tinggal itu yang kita tak gaduh. Tuan-tuan, sepatutnya kita kena gaduh hak tu lah, sunnah Nabi. Kenapa? Pentingnya nak buat sunnah Nabi tu, itu yang penting. Ni dia tinggal sunnah Nabi satu dan dah buat dah. Bila? Kan dia kata tem dan poi Mekah itu, kan tem dan poi haji. Bila poi haji macam lama dah. Dia kata 10 tahun lepas. La ilaha illallah Rasulullah. 10 tahun lepas tuan-tuan dia buat korban dekat sana. Dekat tanah haram tu dia buat korban kat sana. Jadi kita pun cakaplah, korban ni dia bukan kira sekali seumur hidup. Lah, dan fikir macam akikah. Dia fikir pun macam budak-budak tuan-tuan. Dia tak boleh fikir lagu tu. Akikah sekali lah, budak tu buat selesai habis. Yang kita katakan korban, dia bersifat tahunan. Pada hari tasyrik, hari Aidil Adha dan juga hari tasyrik, duit kita ada cukup tak, mampu tak? Ada, silakan. Tidak ada masalah untuk kita melakukan ibadat korban. Itu kita kata. Jadi persoalan dia tahunan. Kalau tuan-tuan dah buat tahun lepas, tu cerita tahun lepas. Tahun ni cerita lain. Dia buku baru pula. Ada orang kata tahun lepas dah buat dah Ustaz. Dah lah Ustaz. Tak payah banyak-banyak kali Ustaz. Bukan soal banyak kali, soal mampu tak mampu. Mampu selesai. Nak tahu katalah, ada orang tanya, dia kata Ustaz mampu tak mampu. Saya kata itu tuan-tuan yang tahu mampu tak mampu. Duit dalam akaun ada berapa? Saya kata duit akaun ada berapa? Tak banyak Ustaz, ada 100,000. 100,000 100,000 tak banyak ke tuan-tuan? Banyak. Bawa keluar sini berapa kata? 680. Berapa ekor dah ni? 5 ekor dah tuan-tuan. 680 kita kata mahal. Padahal banyak bulan kereta kita, sebulan kereta kita tuan-tuan boleh bayar Honda City. Berapa kata? Tuan-tuan, Honda Accord 1,000 lebih. Innova, saya punya Innova 1,200 RM2. Boleh bayar. Sebulan boleh bayar. Tak naik mana pun boleh bayar. Tapi tuan-tuan bayar untuk ni, tuan-tuan kedekut.
Orang Kedah kata ketui. Ketui, budak ni ketui betul. Ketui ni memang kena kutip hidung masing tuan-tuan. Agama kata buatlah. Agama kata buat, tapi tuan-tuan, hak agama kata buat, kita tak mau buat. Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bi kabshain amlahain akranain zabahuma bi yadi wa samma wa kabbara wa da'a rijlahu ala sifahima. Dia kata Nabi menyembelih 2 ekor kibas putih bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki baginda di tengkok kibas tersebut. Jadi dia nak abak kepada kita tuan-tuan bahawa Nabi buatlah. Jangan kita ni tuan-tuan perjuangkan kita ni ikut Islam. Maaf saya sebut anda, kita ikut Islam, LGBT tak boleh, korban tak masuk. Faham tak tuan-tuan? LGBT tak boleh, kita kena pertahankan maruah anak-anak kita. Fine, masjid tak main. Ini hak orang Islam. Kita kena jaga kedaulatan orang Islam kita, supaya mana boleh toilet orang perempuan, orang lelaki main masuk, tak boleh. Kita pertahankan. Pintu masjid terbuka, tak masuk. Hak toilet masuk. Faham tak tuan-tuan? Kan tuan-tuan pun tak faham. Lalu tu lah sunnah Nabi tinggal. Ni duk gaduh cerita lain. Ceritanya sunnah Nabi mai buat. Taraktu fika amran, Nabi kata, aku tinggalkan kamu 2 perkara. Lan tadilu, kamu tak sesat. Mata maksaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada 2-nya, kitab Allah wa sunnah Nabi. Quran dan juga sunnah Nabi. Quran dah kata wanhar tadi, pasal li rabbika wanhar. Dah bang. Hadis Nabi kita bacakan, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kibas tadi tu. Selesai lah, tak ada masalah lah, tak ada isu. Kalau dalam rumah tu kita ada 5 beranak, kita buat seorang, memadai lah, hak lain tak payah buat. Kalau nak buat 5-5 pun boleh. Tapi 5-5 nak buat pun tuan-tuan, kita katalah duit, kalau duit 5-5 tak apa. Kita kata 5 orang buat, duit bapak boleh, tak ada masalah, buat nama anak je, slot in nama anak je. Bapak punya duit, bapak kaya. Bapak Ustaz Zuzaidi contoh, duit banyak dalam akaun, kata 500-600, katalah 1 juta 2 juta dalam akaun. Seekor lembu tuan-tuan, seekor lembu, saya cakap terang, buah nama. Kita kata saya ada 2 beranak, okey, ada baki 3. Dia kata 3 baki lagi, okey, slot in ya, Haji Osman 1 ke, Pak Imam 1 ke, man, tak ada masalah, saya bayar, tak ada masalah. Benda tadi tu duit kita nak buat, tapi tak boleh ambil duit anak. Ni nak buat korban, ambil duit anak. Sama macam itulah orang tu nak buat akikah, kan? Dia mau jaga, alhamdulillah lah, duit anak dah cukup dah nak buat akikah. Saya kata akikah duit siapa guna? Duit anak. Dia kata mana hang ngaji duit anak, duit pak. Kalau duit saya tak dapat, dia nak nolong ustaz. Ni duit anak ni ustaz, saya nak buat ni, mana boleh nak buat guna duit anak, pak punya duit. Jadi untuk korban, siapa yang mampu? Bapak masuk. Bini tak kerja, tak payah masuk, bukan bayar pun terpan, bapak lagi. So satu lagi bapak lagi, tak ada masalah, terpulang. Kita nak dapat pahala tu, hal keadaan tu. Dia kata sunat muakkad yang kuasa, yang berkemampuan, yang kuasa, ia korban, kan? Bagi dirinya dan anaknya yang kecil. Dia kata boleh untuk kita buat tadi tu, hal keadaannya. Sunat muakkad tadi tu untuk seseorang, diri seorang tadi tu lah. Kalau dalam satu rumah dia seorang je, dia buat seorang dia lah, jadi sunat ain. Tapi kalau dalam rumah ada 5, dia nak buat seorang, 4 lagi tak buat, tak apa, dia jadi sunat kifayah. Betul, kan? Dia kata pada hari Aid ni merujuk kepada Aidil Adha, kan? Pada hari Aid tu, Aidil Adha, atau hari tasyrik bila 11, 12, 13, kan? Zulhijjah tadi tu. Jadi 4 hari boleh kita buat korban. Dia beritahu habis jenis binatang apa yang boleh korban tadi. Sekurang-kurangnya seekor kambing, dan aula daripada kambing tadi tu, daripadanya seekor lembu, dan afdal seekor unta. Jadi yang paling tinggi ranking unta, bawah dah lembu, bawah dah kambing. Tapi kalau lembu masuk 7 bahagian, kambing kita seorang, kita lebih baik kita ambil kambing daripada ambil lembu, bagi 7. Begitu kan kaedah dah ulama bagi. Kalau ada kambing seekor, lembu bagi 7. Kalau lembu seekor, afdal ambil lembu tadi tu, aula ambil lembu, utama ambil lembu daripada ambil kambing kalau seekor lembu.
Tapi kalau lembu tu bahagi 7, ada seekor kambing, ambil kambing. Ambil kambing. Baru kita katalah duit lebih. Kambing ada. Tak buat tahun ni, tak buat. Kambing 1,000 juga, 1,000 lebih tak? 1,200. 900 boleh dapat. 900. Katalah tuan-tuan kambing. Ni 6,5, 68, tambah lagi 300, dapat 900 tuan-tuan, boleh dapat kambing sekok dah. Boleh dapat kambing. Tapi kalau kambing dapat sekok pun, daging kambing tu tak boleh nak masak. Kena bagi mentah. Ni ada masjid yang buat pandai. Masjid buat pandai lagu mana? Dia kata ni kambing ni kita masak apa nama? Masak kari. Orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni tuan-tuan terkenal dengan masak kari lah. Kalau tuan-tuan pergi Kedah, Penang, kita masak kurma. Dia beza tuan-tuan, orang Negeri Sembilan dengan Kedah lain. Sebab tu kita bergaduh selalu. Kan? Orang Negeri Sembilan datang Kedah, dia kata, apa gila? Kan? Masak kambing kurma. Dia kata ayam kurma boleh tahan, dia kata. Ni kambing kurma. Kita memang kambing kurma, Kedah lagu tu. Adalah kambing kari, tapi jarang nak jumpa lah. Jarang lah. Sebab biasanya kari-kari ni, lembu kita masak kari dah. Guna batang pisang apa semua tuan-tuan, tu orang Kedah. Kan? Memang kari datang tu. Tapi bila kambing dia akan jadi kurma. Main Negeri Sembilan tuan-tuan, mana saya tak pernah jumpa satu tempat pun buat kurma. Ada lah. Saya tak pernah jumpa. Orang panggil saya kuliah pun tuan-tuan, memang dia apa nama, dia akan buat kari. Betul? Dia akan buat kari. Orang Negeri Sembilan memang kalau dia buat kari, memang tak nafilah sedap. Kari kambing dah sedap. Lagi sakit hati dalam panggil saya kuliah, jamu makan, suruh bersila. Itu saya geram tu. Duduklah atas meja. Datang ustaz pada berisi tuan-tuan, duduk atas meja. Dia suruh kita bersila. Dia ada satu tuan-tuan, masjid dekat-dekat dengan rantau. Masjid dalam, memang dia masak kambing sedap tuan-tuan tu. Kepala dia ikat guna perut tadi tu. Selesai. Imam tu boleh main. Imam datang apa? Ustaz, makan kotak kepala kambing ni. Kan? Bukan semua orang makan ustaz. Kalau ustaz tak nak, saya makan. Dia tak tahu saya punya lapang kepala kambing. Masalah bagi aku duduk, itu masalah dia. Lain kali bagi kursi dengan meja, baru sedap nak makan. Kan? Kambing ni tuan-tuan, dia kena asin dengan orang. Jemaah semaya makan kat tepi, ustaz 2-3 kawan dah cukup. Sebab kalau nak apa nama orang kata kolokai, nak kolokaikan kepala kambing ni tuan-tuan, malu kat orang kalau jemaah nampak. Ustaz pula dah buka makan pula otak tuan-tuan. Dia kata zombie ke apa. Tu hai pula kambing kan. Jadi seekor kambing. Dulu tuan-tuan dia tak ada apa, memang kambing lah. Tak kira kambing apa. Kalau kambing kacang pun kambing kacang kecil-kecil je. Kambing kacang. Kan sekarang ni ada bor. Kita ada biri-biring kan, tapi biri-biring ni jarang lah. Biasanya bor kan? kita buat ni. Kambing ni pun banyak jenis kan. Dia kata, dan masuk waktunya apabila keluar matahari. Kalau sebelum daripada keluar matahari tu, mana kata subuh tadi tu, sebelum dia, waktu kita kata sebelum subuh tadi tu, tak boleh. Satu. Yang kedua, sebelum daripada sembahyang raya di tempat tu tak boleh. Tapi kalau tempat tu tak ada sembahyang raya, dia kena cari yang seumpama sembahyang raya tu, area sini tu nak buat bila. Kan? Mana kata tak ada orang sembahyang raya macam ada seorang-seorang, nak buat lagu mana. Tapi dia nak sembelih juga. Tapi jarang berlaku lah. Biasanya ada sembahyang raya. Kan? Dan masuk waktunya apabila keluar matahari, lalu dapat sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat selesai. Dia kata, serta membaca 2 khutbah yang pendek-pendek. Ini bukan saya kata, ni kata. Nanti tuan-tuan kata pula, habis tu ustaz, kita baca ni panjang. Memang panjang. Bukan tuan-tuan dah, negeri lain pun sama. Negeri lain pun sama tuan-tuan. Buat khutbah panjang ni, kita tak dia nak kata apa. Kalau kita melawan, dia pun kata kita tak wala dengan pemimpin. Tapi dalam kitab-kitab dah abang siap dah. Hal keadaan tadi tu khutbah tu khutbah yang pendek. Kan? Bukan apa dia kata. Dan masuklah ni dalam kitab Matlaq, Matlaq Badrai. Dia kata dalam kitab Matlaq muka surat 80, dia kata, dan masuklah waktunya apabila naik matahari nahar hari 9 tadi tu, dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya, dan 2 khutbah yang ringan-ringan. Dalam kitab ni sebut ringan, dalam kitab ni sebut pendek. Sebab apa?
Sebab 2 hari semayang raya tadi tu, dia just untuk semayang raya, khutbah semayang raya. Sebab ada tindakan yang kita nak buat lepas tu, korban. Kalau khutbah ni panjang, masalah. Khutbah ni panjang, masalah. Sama juga kalau hari tu hari Jumaat, jatuh hari Jumaat, macam raya hari tu, jatuh hari Jumaat, Pak Imam khutbah raya tu dah sapu panjang-panjang, khutbah zuhur pun sapu panjang juga. Tak kenalah. Khutbah raya ni, apa yang kita kata lebih kurang itu cukup lah. Bagi orang ni, orang pun semua dah mai, dah selesai tuan-tuan. Dia sapu dekat pukul 10. Dia sapu dekat pukul 10 tuan-tuan. Mana tempat pun lebih kurang sama lah. Kalau ada teks cantik. Dia kalau tak ada teks, yang tak ada teks ni belah Kedah. Budak Kedah ni teks kita sedia atas mimbar, tak baca teks juga. Sebab orang Kedah ni suka goreng. Tu orang Kedah ni suka pumpang-pumpang. Tuan-tuan, lama kat pukul 10. Kita pun pandang anak pandang kita. Dia kata lapar dah. Kita kata sabar. Ini raya, hari raya haji, dalam kitab beritahu kena ringan dan pendek. Sebab ada tindakan. Kalau tak ada tindakan pun tak apa. Tak ada, kita tak buat korban hari tu pun tak apa. Tapi buat pendek-pendek dah lah. Orang mai sekadar nak mengetahui. Ni dia cerita daripada zaman Nabi Ibrahim, sampai Z sampai La, harga lembu berapa ringgit. La dah mahal, jadi harga kita pun mahal. Sampai ke situ tuan-tuan, bahagi apa semua. Ini cukup syarat dah. Sahlah berkorban, dia kata. Nanti lepas sembahyang raya. Dan tiada harus dimakan jika korban itu daripada nazar. Kalau korban nazar ni, korban nazar ni ada banyak perbincangan. Kita sebut nazar ni sebahagian daripada korban wajib. Cerita dia korban wajib. Dalam kitab Fiqhul Manhaji dia bagi tahu korban wajib tak boleh makan. Tiada harus untuk dimakan. Kalau dalam kitab Matla' ni dia terus bagi tahu dan haram dia bagi tahu. Dan haram ia makan sesuatu udhiyahnya yang dinazar akan dia. Demikian lagi segala orang yang wajib atasnya nafkahnya, bahkan wajib ia bersedekah lagi mentah dengan sekalian daging tadi tu hingga kulitnya dan tanduknya, maka apabila ia makan sesuatu daripadanya wajib digantikan dia. Haram juga. Jadi korban wajib ni lagu mana? Bini kita. Contoh satu, lembu kita. Kita katakan lembu kita ni, tahun ni hanya jadi korban lah. Wajib. Satu. Yang kedua, kita kata aku wajibkan diri aku lah untuk korban tahun ni. Dan nazar wajib. Dia kata pula, dia nazar juga. Dia kata kalau lah mak aku keluar hospital, sakit apa-apa, mak aku keluar hospital, sihat, aku korbankan. Aku nak korban tahun ni. Wajib. Baru ni tuan-tuan dia beli sekok lembu. Dia kata kalau bini dia sihat, dia nak sembelih sekok lembu tu. Tengok bini dah mati. Bini dah mati. Lepas tu lagu mana? Bini dah meninggal. Kita pun kata Haji dah tanya sahabat-sahabat yang lain, ustaz-ustaz yang lain. Dia kata tak terjumbah atas nazar. Sebab nazar dia tu tak berlaku. Dia cuma nazar kalau bini dah sihat. Masalah bini dah tak sihat, sihat terus ke dalam. Masuk dalam terus tuan-tuan. Tak ada nak buat apa. Jadi lembu tadi buat lagu mana? Beli 2 ekor. Jual. Dia jual lembu. Dia kata untung juga ustaz, jual lembu ni untung 4,500 orang beli. Katalah ambil 3,500. 3,500 belah tak sampai 3-4 minggu. Tuan-tuan nak jual balik tem-tem ni 4,500. Dia kata lembu saya besar. Kita kata balik modal. Dia kata okey ustaz ada tanah ke apa ke, biar lembu tu duduk dalam tanah tu, bukan ada apa pun. Dia makan, dia rehat sikit. Sebab bukannya lama tempoh dia. Kalau lama tu risau juga, sakit, demam apa semua lembu tu. Dia kata ni biang apa semua. Orang main nak beli dah. Tuan-tuan, kaya kita boleh buat dah. Kalau tuan-tuan nak kaya lah. Kalau tuan-tuan nak kaya, belah kat belakang-belakang ni, atas ni ke apa ke. Tuan-tuan, dia kata dan harus memakan korban yang sunat. Dia yang masuk korban tadi tu sunat makan. Jangan dia kata ambil lah, makan sekali. Mana kata dia ambil sikit buat balik makan ke, nak buat apa ke, masak kuning ke apa ke, masak lemak ke, terpulang ke dah. Kalau dia nak makan bahagian yang kata dalam bekas-bekas sup juga apa, tapi daging korban dia boleh jangan makan, tak ada masalah. Sunat dia makan. Tapi sunat yang dia makan tu bahagian hati dia pun sunat tu. Dia kata dan wajib disedekahkan qadar namanya hal keadaan tersebut. Jadi dia punya bahagian macam mana? Okey dah
1/3 sedekahkan kepada fakir miskin tadi tu, begitu. Dia kata, tetapi sunat ia makan hati tadi tu, maka disedekahkan yang lainnya, yang lain daripada hati, dan dimakan sesulus, dan dihadiahkan sesulus, dan disedekahkan sesulus, itu pun hasillah pahalanya. Dia kata apa tuan-tuan, hal keadaan ni makan 1/3, hadiah 1/3, sedekah 1/3. Jadi itu pihak pengurusan masjid lah, kita tak ambil tahu tuan-tuan, pihak masjid lah. Kalau salah masjid, salahlah dekat apa. Kalau betul dah, dapatlah pahala. Itu je. Tuan-tuan tu sadu tiba-tiba nak main jadi ni Samsing Kampung Dusun, Syarif Dul. Ni yang mana bagi ni, macam mana apa bagi ni, ini tidak adil. Sekadar Isman keluar. Tuan-tuan, ini tidak adil. Dia kata sepatutnya wanted. Tak, itu pihak pengurusan masjid. Pandailah dia fikir. Tapi pihak masjid kena fikir apa tuan-tuan? Kena cari orang fakir dulu, orang miskin. Orang miskin mesti cari dulu lah. Pihak masjid kena, kita kata, kena cari orang miskin. Kalau ikut kaedah dalam kitab Iqna, Khatib Syarbini pada mensyarahkan kepada Matan Raya Takrib Matan Bisujak, dia kata apa? Kita kena pergi cari orang miskin bagi kat dah, bukan dia main kat kita. Kita pergi cari orang miskin, bagi dekat orang miskin. Itu baru betul. Bukan orang miskin main sini. Tapi kalau orang miskin main sini, rezeki kita lah. Tak cari, tak payah cari, pening kepala apa. Tapi kalau betul tak ada orang miskin, kita kena pergi cari. Dalam agama tu ni pusing cari. Mana nak tahu ustaz, orang miskin kita tak tahu. Tahu. Tuan-tuan, siapa kata tak tahu? Bahawa masjid ni di bawah alamat kita, Masjid Sungai Landak ni, kita ada Korea kita ni tuan-tuan, kita ada surau. Surau boleh carikan satu. Yang kedua, hal keadaan tu boleh dapatkan nama daripada pihak Baitul Mal. Asnaf di bawah Korea kita ni berapa orang yang memang dapat zakat? Berapa orang dapat zakat fakir ni? Berapa orang? Kalau ada, cari tu lah, bukan bayar pun. Bagi kat dah. Ada hak kata ustaz, kita cari orang miskin tak jumpa. Macam mana ustaz? Kita kata takkan tak ada. Nampak semua orang kaya. Agak-agak lah, takkan semua orang kaya. Tuan-tuan, kita area sini tuan-tuan bukan bayar pun nak cari. Sekolah tu dah sekolah dah. Depan tu ada sekolah. Pak Gad tu. Tuan-tuan ingat Pak Gad tu gaji dia besar? Pak Gad gaji 1,300 tuan-tuan. 1,200, 1,300. Dapatlah kot Elon maki sikit budak sekolah maki dia. Tempat tak dapat masuk pagar tuan-tuan. Adalah 1,500 lebih-lebih kurang OT. Anak ada 5 orang. Takkan tak bagi kat dia? Bagilah. Oh lah, baru tahu ada. Bagi, bukan bayar pun. Lepas tu kita kata apa nama Indonesia, ramai menumpang satu rumah tuan-tuan, sampai 4-5 orang satu rumah. Indonesia, kawasan kita ni ramai Indonesia, kawasan bahagian Ampangan ni Indonesia ramai. Kadang dia main tuan-tuan, adik-beradik dia apa semua main ni tuan-tuan, main sini duduk satu rumah. Kita pun tanya macam mana ni apa ni. Dia kata bolehlah pak nolong-nolong apa ni, kontrak. Satu hari dapat 120 kalau ada kerja. Dia kata kalau tak ada kerja, ini duduklah. Dia kata dapatlah sebulan mulilah tuan-tuan, 2 minggu kerja. Lepas tu tak kerja lah 2 minggu, memang dapat 100 bunyi. 2 minggu kita kata 1,400 dah. Lepas tu dia kosong, tak ada apa. Dia hantar bini dah 1,000, tinggal 400 ringgit dah tuan-tuan. Jadi macam mana tu, bagilah kat dia. Kita orang Melayu kita ambil banyak ni. Dia kata dalam, jangan kata saya kata ni, dalam kitab kata kita bagi sesulus, kita sedekahkan sesulus, kita hadiahkan sesulus. Hadiah ni untuk kita, hadiah ni untuk kita yang kaya, sahabat handai, jiran, tetangga. Hadiah sedekah ni tuan-tuan, orang fakir miskin ni tu sedekah, bagi kat dia, selesai masalah. Dia ada hak memiliki, kita hak makan. Kita makan, selesai, tak payah pening bala. Dia tuan-tuan dapat daging tadi tu, dia nak jual ke apa ke, terpulang kat dah orang fakir ni. Sebab kita nak bagi mereka suka. Nak dapat sini dapat 3 kilo, surau Blok C 3 kilo dia dapat, surau dusun dan dapat 3 kilo, 6 kilo, 11 kilo. Kata lagu tu lah 12 kilo, 4 zul sekali semua. 12 kilo dia potong kecil tuan-tuan. Dia buka dekat depan pasar Ampangan ni tuan-tuan, sekilo 10 ringgit. Kata 10 ringgit jalan. Kita berkata masjid bagi ni mana boleh, sepatutnya kena makan. Tak, yang makan tu kita, sebab kita orang kaya.
Untuk habuan makannya. Depa habuan memiliki, depa nak jual dekat pasar tu sekilo RM10 boleh? Dia kata RM10 jalan. Dapat tuan-tuan 12 kilo, RM120. RM120 dia masuk balik pasar tuan-tuan, dia masuk balik pasar beli ayam 3 ekor. Dia kata anak dia bukan makan daging pun, anak dia makan ayam lah. Dia kata dia jual daging. Selesai dah, dia beli santan, beli apa tuan-tuan. Orang ni makan daging, dia makan ayam. Dia punya, nak kata lagu mana? Nampak pula ustaz, minum dulu. Nak guna duit tu pula tuan-tuan, nak belanja ustaz. Tu pun satu hal juga. Tapi tuan-tuan ada hak memiliki. Ini agama kata. Bukan saya kata, agama kata. Dia kata, itu pun hasillah pahalanya. Dan wajib berniat tak kalah sembelihnya itu korbanku hal keadaannya, atau ia wakilkan seseorang gantikan dia, gantinya tadi tu. Dan wajib disedekahkan mentahnya hal keadaan tersebut. Haram ia pindahkan daripada negerinya kepada negeri yang lain. Dia mengkosan ni, kenapa kita nak pindah negeri lain? Tapi dulu ada bincang, daging-daging korban ni disimpan dalam bentuk tin, dan disimpan bentuk tin dan diberi kepada tempat-tempat yang fakir teruk ni, apa nama kita kata Kemboja. Jadi dia ada dalam tin lah, dia tahan lama sikit lah lagu tu lah. Dan wallahu alam, tu ada banyak perbincangan hal keadaan tersebut. Sikit lagi. Okey, ini berkenaan dengan sudah sampai umurnya. Dia kata lagi jangan ada celah yang menegahkan sah korban. Jadi menatang korban tu mesti menatang yang okey. Dia kata dan memadai seekor kambing bagi seorang jua, pada lembu atau kerbau atau unta memadai bersekutu 7 orang. Dia kata boleh kongsi 7 orang. Macam kita buat lah. Jadi 680 kali dengan 7 termasuk kos pengurusan tadi tu. Okey, wallahu alam. Okey tuan-tuan, kita berhenti sekat tu. Ada soalan? Tak ada kira selesai. Benda ni tak ada apa tuan-tuan. Cuma ni hukum hakam. Kita pun tak masuk detail hukum hakam ni. Sebab ni pada ringkas. Kalau dalam kitab Matlaq 3 muka surat. Kalau dalam kitab Bahrul Mazi bincang berkenaan dengan korban 30 muka surat. Kita tak bincang detail lah benda tu. Tapi tuan-tuan, kita ada kemampuan masuklah, itu je CP lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran batina wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.